Utama malam ini, bapa tikam perut anak perempuan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Ikonik Pulau Pinang akan diteruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkhidmatan feri di Pulau Pinang akan diteruskan. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, kerajaan akan memastikan pelabuhan Pulau Pinang disyaratkan untuk meneruskan perkhidmatan ini yang disifatkan ikonik dan berwarisan. Seperti mana yang Berhormat Bagas dia maklum, kerajaan sebelum ini pun telah meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk pihak Penang Port mengambil alih perkhidmatan feri Pulau Pinang. Saya ingin mengesahkan bahawa peruntukan tersebut seperti yang diluluskan sebelum ini akan dibayar dalam 2 ansuran tahunan. Peruntukannya 15 juta ringgit untuk tahun 2021 adalah termasuk dalam peruntukan yang telah diluluskan dalam RUU Perbekalan 2021. Beliau berkata demikian dalam sesi penggulungan RUU langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan COVID-19 2020 di Dewan Rakyat siang tadi. Perkara itu, kata Tengku Zafrul, termasuk dalam syarat bagi pembiayaan yang diberikan kerajaan kepada Pelabuhan Pulau Pinang. Sebelum ini, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang mengumumkan perkhidmatan feri Pulau Mutiara itu yang menghubungkan tanah besar di seberang perai dengan bahagian pulau negeri ini sejak 126 tahun lalu akan diganti bot penumpang laju bermula 1 Januari depan. Feri sedia ada pula hanya akan digunakan sebagai medium pengangkutan kepada pengguna basikal dan motosikal bermula tarikh sama. Seorang bapa yang bertindak menikam perut bayi perempuannya yang baru berusia 18 bulan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun oleh Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Hakim Muhammad Mokhzani Mokhtar menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Safwan Syafiee 27 tahun selepas tertuduh mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibaca terhadapnya. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Safwan didakwa cuba membunuh anaknya dengan menikam perut mangsa. Kejadian berlaku di sebuah flat Puchong Permai Puchong jam 4.30 petang pada 12 Disember 2020. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun. Semasa prosiding, ketika ditunjukkan gambar-gambar tempat kejadian termasuk gambar mangsa, tertuduh dilihat menangis teresak-resak. Terdahulu, tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon hukuman rendah dan ringan dengan alasan insaf dengan apa yang telah dilakukan. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Shah Nur Farahin Shapri memohon mahkamah mengenakan hukuman yang paling berat memandangkan kesalahan yang dilakukan tertuduh adalah sangat serius. Selepas mendengar hujah peguam bela dan pendakwa raya, hakim menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas tertuduh bermula dari tarikh tangkapan. Sebelum ini, polis mengesahkan tertuduh positif dadah dan turut mengalami tekanan perasaan selepas bercerai dengan bekas isterinya. 4 orang termasuk seorang pemilik dan pengarah syarikat serta 2 orang awam ditahan kerana disyaki meminta rasuah RM60,000 bagi menyelesaikan kes siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. 3 lelaki berusia 39 hingga 54 tahun ditahan selepas SPRM memasang perangkap ke atas mereka di sebuah hotel di Putrajaya petang semalam. Seorang lagi suspek ditahan di rumahnya di Melaka malam tadi. Perancang utama yang dikenali sebagai Datuk Roy yang mengaku sebagai pengarah SPRM ditahan bersama 2 individu lain di sebuah hotel jam 4.30 petang semalam. Menurut sumber, keempat-empat lelaki yang menyamar sebagai pegawai kanan SPRM dan Timbalan Pendakwa Raya telah meminta wang rasuah kononnya bagi menukarkan pertuduhan ke atas pengadu kepada seksyen kesalahan yang lebih ringan dan membuka semula akaun pengadu yang dikatakan dibekukan oleh SPRM. Hasil risikan yang dijalankan mendapati ahli kumpulan ini sanggup masuk ke kawasan ibu pejabat SPRM untuk mengambil gambar bagi meyakinkan pengadu bahawa mereka ialah pegawai SPRM. Kesemua pergerakan mereka dirakam kamera litar tertutup CCTV Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. SPRM sedang mengesan seorang wanita yang merupakan ahli kumpulan itu bagi membantu siasatan. Identiti beliau telah dikenal pasti dan gerakan mengesannya sedang giat dijalankan. Pengarah perisikan SPRM Datuk Azmi Kamaruzzaman mengesahkan tangkapan. Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kesemua suspek selama 6 hari sehingga 22 Disember depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah.
Polis menemui 626 dokumen pinjaman wang tidak berlesen melibatkan pinjaman lebih RM300,000 selepas menahan seorang lelaki disyaki ahlung dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Cheng Perdana, Melaka Ahad lalu. Siasatan mendapati suspek sudah menjalankan kegiatan pinjaman wang tanpa lesen sejak 4 tahun lalu. Faedah yang telah dikenakan terhadap peminjam-peminjam tadi adalah di antara 6% hingga 11% sebulan. Bukan setahun, 6% hingga 11% sebulan. Dan untuk maklumat jugalah bahawa kegiatan pemberi pinjam wang tadi dia berlegar di seluruh negeri Melaka, iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan juga Jasin. Suspek menjadikan ibu tunggal dan suri rumah yang membuat perniagaan kecil-kecilan serta mereka yang tidak layak membuat pinjaman bank sebagai mangsa. Hasil serbuan itu juga polis menemui wang tunai RM15,000, 9 kad ATM, 52 buku akaun pelbagai jenis bank dan 51 keping kad pinjaman wang. Seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemui di kawasan semak di Kampung Delik Kanan, Klang, Selangor tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Syamsul Amar Ramli berkata, bayi itu ditemui seorang lelaki selepas diberitahu oleh kanak-kanak yang bermain di hadapan rumahnya. Pemeriksaan lanjut mendapati bayi itu masih dalam keadaan berbungkus kain batik serta bertualak. Pemeriksaan awal pegawai perubatan dari Hospital Kelang di tempat kejadian mendapati fizikal bayi dalam keadaan normal serta stabil. Bayi itu dipercayai baru beberapa jam dilahirkan berdasarkan uri dan tali pusat yang masih basah. Bayi dibawa ke Hospital Kelang untuk rawatan lanjut. Usaha mengesan pelaku sedang dijalankan. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan. 1,220 kes baru dilaporkan hari ini. Dengan Selangor masih mencatat kes harian tertinggi iaitu 368 kes. 3 kluster baru dikesan di Kuala Lumpur dan Sabah dan pertambahan 3 kes kematian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, kluster Jalan Rusa di Ceras Kuala Lumpur dikesan selepas merekodkan 129 kes positif hasil saringan komuniti di sebuah kawasan kediaman. Kluster Tapak Bina Pasifik di Lembah Pantai Kuala Lumpur dikenal pasti selepas kes dilaporkan positif hasil saringan tempat kerja di sebuah tapak pembinaan. 17 kes dikesan positif dalam kluster itu. Kluster Maringkan di Telupit dan Ranau Sabah pula dikesan hasil saringan individu bergejala dan merekodkan 11 kes positif. 3 kes kematian dilaporkan di Sabah dan Johor berusia antara 36 hingga 81 tahun dan mempunyai sejarah penyakit kronik. Selain itu, 1,297 kes pulih dilaporkan, menjadikan jumlah kes sembuh sebanyak 74,030 kes. Kembali bersua. Seorang kanak-kanak lelaki terpaksa menahan sakit hampir setengah jam selepas kepalanya tersangkut di pintu jeriji rumahnya di Taman Puncak Jalil siang tadi. Bomba menerima panggilan mengenai kejadian itu kira-kira jam 1.43 tengah hari tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Hafizah Muhammad Nur, seramai 6 anggota bersama 1 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Serdang dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba, anggota bertugas mendapati kepala seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun tersangkut pada bahagian atas jeriji pintu rumahnya. Kata Hafizah, anggota bertugas menggunakan peralatan khas bagi memotong jeriji berkenaan yang mengambil masa 5 minit sebelum mangsa dikeluarkan. Mangsa dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Panggilan tidak berjawab selepas dihubungi beberapa kali oleh rakannya membawa kepada penemuan mayat seorang pekerja binaan di dalam bilik sewa di Jalan Rakyat Brickfields, Kuala Lumpur malam tadi. Difahamkan warga Bangladesh berusia 48 tahun itu tinggal berseorangan di bilik berkenaan sejak 20 tahun lalu. Kejadian disedari kira-kira jam 7 malam. Polis turut memeriksa kawasan rumah bagi mengenal pasti jika kes kematian itu ada membabitkan unsur jenayah. Berikutan kes penularan COVID-19 terutama membabitkan warga asing yang semakin tinggi ketika ini, proses mengeluarkan mayat dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP dengan petugas kesihatan memakai peralatan pelindungan diri PPE. Mayat dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat.
Semua ketua isi rumah yang terjejas berikutan banjir di Terengganu akan menerima bantuan kecemasan sekali bayaran sebanyak RM500 sebelum pertengahan bulan depan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafiah Mat berkata, bantuan itu akan diberikan kepada mangsa yang berdaftar dan berpindah ke Pusat Pembinaan Sementara PPS. Kerajaan negeri melalui Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri kini dalam proses akhir untuk mengemaskini data mangsa banjir. Jumlah keseluruhan peruntukan yang akan disalurkan bergantung kepada data yang sedang dikemas kini. Semua pegawai daerah juga sudah diminta mengemukakan senarai nama sebelum akhir bulan ini bagi membolehkan bayaran bantuan kecemasan dilakukan sebelum pertengahan bulan depan. Hanafiah berkata Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar juga meminta bantuan kecemasan itu segera diagihkan untuk meringankan beban mangsa banjir. Beliau juga mengesahkan 360 ketua isi rumah yang menjadi mangsa banjir lumpur di beberapa kawasan di Air Putih Kemaman awal bulan ini. Semua mereka akan menerima bantuan sekali bayar berjumlah RM1,000 daripada dana tabung, dana khas dan sumber kerajaan negeri. Kerana minat terhadap dunia perfilman Melayu lama, seorang anak muda menghasilkan sebuah buku mengenai pelakon veteran Allahyarham Nordin Ahmad. Walaupun yang terjual baharu hampir 100 naskah, buku Nordin Ahmad Permata Seni terbilang telah menambah koleksi khazanah mengenai sejarah perfilman negara. Menurut penulisnya Hidir Ali Razali, sejak usianya 15 tahun, beliau meminati pelakon veteran Nordin Ahmad. Bukan sekadar menjadi penonton, pelbagai maklumat sama ada dalam bentuk majalah, video dan keratan akhbar mengenai filem Melayu klasik dikumpulkannya. Lepas beberapa lama saya menjalankan aktiviti sebegini, saya memikirkan saya perlu membuat sesuatu untuk menampakkan apa yang saya buat selama ini ada bukti dan ada sebagai satu benda yang tidak sia-sia. Tambah Hidir, watak Damak yang dipegang oleh seniman Nordin Ahmad dalam filem Sri Mersing dan watak Hang Jebat dalam filem Hang Tuah sangat memberi kesan kepadanya. Untuk melengkapkan buku itu, Hidir turut menemui waris serta ahli keluarga penggiat seni yang pernah bekerjasama dengan Nordin Ahmad. Ini termasuk menemu bual isteri dan anak-anak arwah di Singapura dan abang arwah di Pulau Pinang. Dan saya telah membuat kajian yang terperinci mengenai Allahyarham Nordin Ahmad dengan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan beliau daripada majalah-majalah lama, dan saya menemu bual beberapa rakan-rakan artis yang seangkatan dengan beliau pada ketika itu untuk mendapatkan maklumat. Hidir beruntung kerana Kelab Filem dan Muzik Melayu Klasik menyokong usahanya. Jika ada perpustakaan atau penggiat seni yang mahu memilikinya, sekurang-kurangnya supaya menambah ilmu, itu aman dialu-alukan. Buku Nordin Ahmad Permata Seni terbilang dengan ketebalan 215 muka surat dan berharga RM120 itu diterbitkan Cinefilia Books. Laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 13 anggota polis terbunuh dalam serangan kumpulan Taliban di 2 pos pemeriksaan di utara Afghanistan. Jurucakap polis memaklumkan kumpulan berkenaan menyerbu dan menawan pos pemeriksaan di pinggir bandar Pulikumri. Insiden berbalas tembakan menyebabkan 5 orang cedera. Mangsa kemudian digegaskan ke hospital untuk rawatan lanjut. Kumpulan Taliban dalam kenyataannya mengaku bertanggungjawab atas serangan terbaru itu dalam siri gelombang keganasan yang menggegarkan Afghanistan sejak beberapa minggu lalu. Dalam satu lagi kejadian berasingan, 5 anggota keselamatan dan 17 anggota Taliban terbunuh dalam pertempuran di wilayah selatan Uruzgan. Keganasan meningkat di beberapa wilayah Afghanistan walaupun ketika ini Taliban dan pemerintah Afghanistan sedang melakukan rundingan damai. China mengalu-alukan kedatangan pasukan pakar penyelidik antarabangsa diketuai Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ke negara itu bagi menyiasat punca penularan virus COVID-19 awal bulan hadapan. Menurut kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO hari ini, misi antarabangsa itu dijangka ke China minggu pertama Januari bagi menyelidik dan menyiasat asal-usul virus yang mengakibatkan pandemik COVID-19.
Pengarah Kecemasan Serantau WHO di Pasifik Barat, Babatunde Olowokure berkata, pertubuhan dunia itu sebelum ini berbincang dengan Beijing mengenai lokasi perjalanan pasukan itu di China. Amerika Syarikat yang menuduh China menyembunyikan situasi sebenar wabak itu menggesa siasatan telus diketuai WHO dilaksanakan selain mengkritik syarat dikenakan yang membenarkan saintis China menjalankan fasa pertama kajian awal berkenaan. Pasukan yang terdiri daripada 12 hingga 15 pakar antarabangsa itu sedang bersiap sedia berlepas ke Wuhan untuk meneliti bukti termasuk sampel manusia dan haiwan yang dikumpul penyelidik China dan meneruskan kajian awal mereka. Selain itu, misi terbabit turut menemu buah pekerja pasar mengenai bagaimana mereka dijangkiti virus itu. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat mencatat rekod tertinggi dengan 3,748 kematian selain lebih 250,000 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam. Ia kali ketiga Amerika Syarikat melepasi angka 3,000 kematian. Rekod sama dalam tempoh 24 jam sebelum ini dicatatkan akhir April lalu ketika kemuncak gelombang pertama. Sejak 2 minggu lalu, jumlah kes baru COVID-19 direkodkan di negara itu sebanyak 200,000 kes selama 11 hari. Peningkatan luar biasa itu dialami sejak sebulan lalu dan pakar kini mula bimbang situasi akan bertambah buruk menjelang sambutan perayaan hujung tahun termasuk Krismas dan Tahun Baharu. Mahkamah Perancis semalam menjatuhkan hukuman penjara antara 4 tahun hingga seumur hidup kepada 14 individu yang dituduh bersubahat dalam serangan 7 hingga 9 Januari 2015 di wilayah Île-de-France dan Paris mengakibatkan 17 maut. Perbicaraan ke atas 14 individu itu bermula pada 2 September yang dituduh membantu adik-beradik Sharif dan Said Kawachi serta Amidi Koulibaly untuk menyerang pejabat akhbar mingguan satira Perancis Charlie Hebdo pada 7 Januari 2015. Serangan itu membunuh 12 pekerja dan mencederakan 11 yang lain. Serangan dilakukan berikutan penyiaran kartun kontroversi menghina Nabi Muhammad dan pemimpin Islam yang lain. Selain itu, seorang polis wanita dan 4 yang lain turut terbunuh dalam serangan di sebuah pasaraya Hiperkasha. Ketiga-tiga penyerang itu ditembak mati polis sejurus serangan. Keputusan dijatuhkan Ketua Hakim Regis Dijaunah kepada 11 tertuduh. Tertuduh utama Ali Riza Polat, 35 tahun, dikenakan hukuman penjara 30 tahun kerana bersubahat dengan jenayah keganasan yang dilakukan oleh Kawachi bersaudara dan Koulibaly. Laporan sukan, juara Liga Super Johor Darul Takzim terus mengorak selangkah ke hadapan apabila menjadi pasukan bola sepak pertama di Asia Tenggara menjalinkan kerjasama antarabangsa bersama tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Menurut pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim, kerjasama yang dimesrai itu bukan sahaja bertujuan untuk mengumpul dana bagi kemajuan kanak-kanak tetapi juga meningkatkan nilai klub JDT di peringkat antarabangsa termasuk dalam dunia komersial. Tunku Ismail berkata demikian dalam sidang media khas yang diadakan di Ibu Pejabat JDT Iskandar Putri siang tadi. UNICEF merupakan sebuah badan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang memberi bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada kanak-kanak di seluruh dunia dan beribu pejabat di New York, Amerika Syarikat. So UNICEF will be our partner here for season 2021. And I think it is a big recognition to be associated with the world, one of the world's biggest organizing body that have done so much humanitarian services all around the world. And I'm very proud to say that we, JDT, will be an official partner and to work together in this wonderful collaboration. Turut hadir Wakil UNICEF di Malaysia Dr. Rashid Mustafa Sarwar dan Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora. So yes, we really, it's not undermining JDT, but it's a process that we follow over worldwide, and I think that also legitimate JDT as a preferred partner for many other. Organisasi yang ditubuhkan sejak 1946 itu juga telah menjalankan kerjasama dengan beberapa buah pasukan bola sepak terkemuka dunia.
Barcelona FC, Manchester United dan Olympiakos antara pasukan yang menjalinkan kerjasama bersama UNICEF sebelum ini. Melalui kerjasama itu, logo UNICEF juga berkemungkinan dipamerkan pada jersey baru skuad Harimau Selatan musim hadapan. Tunku Ismail juga dijangka akan mengumumkan nama pemain baru untuk musim depan dan musim 2022 dalam masa terdekat. Baik saudara, terus duduk di rumah dengan menonton rancangan menarik yang disajikan. Jangan lupa amalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Baiklah visual trend pemakaian pelitup muka yang menjadi norma baru seluruh dunia dengan kepelbagaian rekaan menggunakan fabrik tertentu menutup tirai berita TV9 malam ini. Saya Mazhar Reza Fri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam muhibah.